Tema civic kita pada minggu ini adalah hormat menghormati. Nilai civic pula adalah mematuhi peraturan setempat. Dan tajuk civic kita yang akan dibincangkan adalah kepentingan menghormati peraturan sekolah. Seperti mana kamu sedia maklum bahawa setiap daripada kamu adalah murid sekolah. Justeru, Ustaz akan mengupas serba sedikit kepentingan mematuhi peraturan sekolah dari aspek individu, keluarga, sekolah dan masyarakat. Ustaz akan mengupas 4 isi penting sahaja. Sebenarnya kalau kita lihat kepentingan mematuhi peraturan sekolah ada banyak. Mungkin kita akan kupas lagi isi-isi penting lain di sekolah nanti, insya-Allah. Baik, kenapa kena patuh peraturan sekolah? Kerana setiap peraturan yang digubal atau dicipta adalah bagi sesuatu tempat atau kawasan dan setiap individu yang berada dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, sebuah sekolah telah dibina. Peraturan pula akan digubal, dan setiap individu yang memasuki kawasan sekolah wajib mematuhi peraturan tersebut. Peraturan yang digubal itu bukan untuk menyusahkan orang tetapi untuk mendisiplinkan orang. Agar setiap orang akan menunjukkan tingkah laku yang baik. Kalau kamu lihat bukan hanya di sekolah sahaja ada peraturan, tapi di tempat-tempat lain pun ada peraturan. Ada peraturan di bank, ada peraturan di pasaraya, ada peraturan di hospital, ada peraturan di masjid dan rumah-rumah ibadat yang lain, dan macam-macam tempat lagi ada peraturan. Malah di rumah kita sendiri pun ada peraturan. Betul tak? Mak ayah kita kata pukul 5 pagi kena mandi. Lepas mandi, kena mengaji. Pastu, tolong mak buat sarapan bagi yang perempuan. Kalau lelaki, tolong ayah kemas halaman rumah atau basuh kereta. Petang pula kena buat sekian-sekian. Malam pula tidur awal. Sebenarnya mak ayah kita sendiri telah mewujudkan peraturan dalam rumah. Untuk apa peraturan tu? Untuk mendidik kita menjadi anak yang soleh, berakhlak mulia, yang pandai berbakti kepada kedua-dua ibu bapa kita. Jadi, sebab itulah pentingnya kita untuk mematuhi peraturan di sesuatu tempat. Seterusnya, kita akan lihat kepentingan mematuhi peraturan sekolah dari aspek individu. Pematuhan terhadap peraturan sekolah akan dapat melahir atau membina generasi yang berakhlak mulia, berbudi pekerti dan mempunyai nilai-nilai murni yang baik. Murid yang patuh peraturan sekolah sebenarnya dia sedang mendidik dirinya menjadi seorang manusia yang baik. Tetapi murid yang langgar peraturan sekolah sebenarnya dia sedang mendidik dirinya dengan nilai-nilai yang negatif. Jika kamu lihat peraturan di sekolah itu remeh, kamu silap. Contoh peraturan sekolah adalah rambut mesti pendek, kuku mesti potong. Mungkin sekarang kamu fikir boleh je belajar dengan rambut panjang, boleh je menulis dengan kuku panjang sikit. Asal hari Isnin, siapa rambut panjang, kuku panjang kena denda, kena ambil nama dengan pengawas. Tetapi sebenarnya peraturan yang kamu nampak remeh itulah sedang melatih, sedang mengajar kamu dalam menjaga penampilan dan kekemasan diri. Mungkin sekarang kamu tak nampak, tapi 10 tahun, 20 tahun akan datang, baru kamu akan sedar, peraturan itulah yang menjadikan siapa diri kamu pada masa tu. Dari aspek keluarga, jika kita patuh peraturan sekolah, sebenarnya kita sedang menjaga nama baik ibu bapa kita. Apa maksudnya, Ustaz? Maksudnya, bila kita melangkah keluar sahaja dari rumah, hakikatnya kita bawa imej, kita bawa nama baik ibu bapa dan keluarga kita. Bila di sekolah kita jadi murid yang baik, maknanya kita sedang membanggakan ibu bapa kita. Jadi, ini isi yang sangat penting untuk kita faham. Redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Redha tu apa? Bahasa mudahnya, restu. Kita hidup atas dunia ni mesti kena dapat restu daripada ibu bapa kita. Kalau tak dapat restu, hidup kita jadi tak berkat. Apa tanda hidup tak berkat? Belajar tak faham apa yang cikgu ajar. Asyik gelisah. Sikit-sikit nak marah orang lain. Malas nak solat, malas nak mengaji. Bila ada orang datang nasihat, kita jadi marah, jadi benci. Buat tu tak kena, buat ni tak kena. Hati jadi tak tenang. Hidup tak tenteram. Inilah tanda-tanda hidup kita tak berkat. Sebab itulah kalau kita ni jenis yang belajar tak faham, malas nak buat baik. Cuba cek balik hubungan kita dengan ibu bapa. Ada tak kita sakitkan hati ibu bapa kita? Ada tak kita buat ibu kita menangis? Ada tak kita buat ayah kita marah? Kalau ada, minta ampun, minta maaf cepat-cepat. Insya Allah hidup kita akan tenang kembali. Isi yang ketiga pula adalah kita dapat meningkatkan imej baik sekolah kita.
Bila semua murid di sesebuah sekolah itu patuh kepada peraturan, maka imej sekolah tersebut akan jadi baik pada pandangan mata orang dan sesebuah komuniti. Macam Ustaz cakap tadi, kalau keluar dari rumah, kita bawa nama atau imej ibu bapa dan keluarga. Tapi kalau keluar sahaja dari kawasan sekolah, bukan sahaja kita bawa imej keluarga, bahkan kita bawa imej sekolah juga. Sebab itulah pentingnya kita kena patuh peraturan sekolah. Kalau kita jadi murid nakal, tak patuh peraturan, nanti apa kata orang luar? Mesti orang akan cakap budak tu dari sekolah sekian-sekian-sekian. Nakal budak tu. Jadi, yang dapat imej buruk, bukan diri kita sendiri, bukan ibu bapa, keluarga kita sahaja. Tapi imej sekolah juga akan tercela. Sekiranya murid sentiasa patuh peraturan sekolah, maka imej sekolah akan jadi baik, reputasi sekolah akan terus meningkat, makin ramailah ibu bapa yang ingin hantar anak-anak mereka bersekolah di situ. Isi yang keempat pula adalah wujudnya masyarakat yang harmoni. Ini bermaksud bahawa apabila murid-murid dilatih dan dididik untuk patuh peraturan sejak di bangku sekolah, maka akan berkuranglah gejala-gejala tak bermoral dalam kalangan remaja atau murid sekolah seperti seks bebas, pergaulan bebas, rempit, dadah, ganja dan sebagainya. Maka, akan terbentuklah sebuah komuniti yang aman damai, tenteram dan harmoni. Setiap orang dalam komuniti tersebut akan hidup dalam keadaan berdisiplin, berakhlak mulia dan mempunyai nilai serta etika tingkah laku yang baik. Segala-galanya bermula dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke komuniti, dan dari komuniti ke negara. Isu yang dibincangkan tampak kecil dan remeh. Cuma peraturan di sekolah sahaja. Tapi kesannya besar, sama ada boleh berubah kepada kesan yang positif ataupun kesan yang negatif. Jadi setiap orang perlu mengambil cakna hal ini, terutamanya murid-murid itu sendiri mestilah sentiasa mematuhi peraturan sekolah. Cukup sekadar itu dahulu perbincangan sivik kita. Baiklah murid-murid, jika ada apa-apa soalan, boleh ajukan di ruangan komen. Jumpa lagi pada perjumpaan akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.